Kita pergi kepada mukadimah pertama tentang pentingnya menuntut ilmu. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ni dalam konteks supaya kita cari ilmu yang sahih lah. Kan kalau kita nak dapat seluruh semua kebaikan, kita cari yang sahih. Sebab yang sahih, dhaif, palsu ni kalau kita belajar tanpa orang bagi tahu status hadis tu, walaupun pandangan ulama kan, sebab ulama ni adalah manusia. Kita kena ingat, kita jangan mengangkat manusia setinggi Nabi. Yang kena hati-hati. Kita kena angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tempat yang tertinggi, sumber rujukan tertinggi. Dan kita kena ingat, dengan tidak mengambil pandangan setengah-setengah imam tu bukan kita mencemuh ataupun kita melakukan perkara buruk kepada imam-imam yang besar. Tak begitu. Paling-paling minimum ambillah pandangan Imam Syafi'i, sebab pandangan Imam Syafi'i termasuk dalam 3 generasi pertama tu yang Nabi sebutkan, golongan salaf yang kita nak. So kita ambillah akidah dan juga mazhab fiqh Imam Syafi'i. Kalau tengok pada sinilah kalau kita nak ambil kepada ilmu kan, kefahaman agama. Tapi kalau kita ambil agama bercampur bau dan kita tak tengok pun status hadis ke apa, dan kita taksub kepada ulama yang bawa tu, tiba-tiba amalan tu adalah amalan yang merosakkan akidah. Maka nanti lepas kita mati nanti akan bermasalah. Sebab yang sahih ni yang telah Nabi ceritakan pada sahabat-sahabat Nabi kan. Sahabat-sahabat Nabi itulah yang ada antara sahabat yang memang dan Nabi berkata Allah ada janji syurga. Kita nak ambil pandangan daripada yang kat sana lah, yang dekat-dekat dengan Nabi, termasuk dengan pandangan Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i itu bukannya yang Nabi kata dia tergolong di kalangan ahli syurga, tak. Tapi kalau kita tengok Imam Syafi'i apa dia sebut, dia cerita tentang hadis yang sahih. Cerita tentang takutnya dia tentang benda yang dhaif palsu ni. Dan dia pernah sebut kan dalam slide. Yang sebelum ni saya tunjuk yang Imam Syafi'i kata kalau ada pandangan yang tidak sahih, lemparkan pandanganku ke dinding. Buanglah, maknanya buanglah macam tu. Jadi kita tak maulah letak diri kita ni, bila kita dengar nama orang, dia jadi macam tempat orang tu, walaupun dia ulama besar, walaupun dia Imam Syafi'i, dia masih lagi manusia. Kena ingat kan? Setinggi-tinggi manusia yang kita sanjung ni, tak ada satu pun boleh menandingi serendah-rendah sahabat Nabi. Setinggi-tinggi manusia yang kita sanjung ni, tak ada satu pun yang boleh menandingi serendah-rendah sahabat Nabi. Kan sahabat Nabi kan dulu banyak cerita kan tentang, ada yang berzina pun, ada yang ni kan. Sahabat-sahabat Nabi dulu pun, saya cerita yang negatif tu sebab kenapa? Memang ada Allah rekodkan, sebab kalau tak berlaku event tu, tak ada pengajaran lah. Kita hari ni kan, kita tengok Sayyidina Umar kadang-kadang emosi lebih. Ada pengajaran kat situ. Sahabat Nabi yang lain pun ada kesalahannya ni, ada Sayyidina Umar yang cerita tentang tak ada air kan. Dia berjunub tapi tak ada air, dia rasanya bukan berjunub, dia bermimpi. Lepas tu dia tahu, masa tu tahu tayamum je. Lepas tu dia golek-golek atas pasir, tu dia solat kan. Tapi jumpa Nabi gelak lah. Nabi kata tayamum je lah. Tapi maksud dia, masa ilmu sedang ataupun wahyu sedang turun, sahabat-sahabat tak tahu. Dan ada banyak benda yang kesalahan yang sahabat buat. Ketika Allah rekodkan cerita tentang sahabat-sahabat tu, ulama-ulama yang kita angkat tinggi ni kan, walaupun kita tengok sempurna kehidupan dia, tak ada yang lebih tinggi daripada serendah-rendah sahabat. Kena ingat kita nak ikut sahabat Nabi, yang Nabi kata golongan yang terbaik adalah 3 generasi pertama. Yang paling baik adalah sahabat Nabi. So kat sini saya nak tekankan tentang kita cari benda yang sahih. Dan selalunya orang yang cari benda-benda yang benar ni akan banyak ujian lah. Orang labelkan nama-nama yang buruk. Dan itulah sebenarnya barulah sama dengan sunnah Nabi kan. Nabi bawa benda yang benar. Nabi berbenterah pada zaman Nabi dulu kan tentang amalan nenek moyang. Orang-orang ni Mekah dulu. Orang akan bangkang, kemarah Nabi, akan buat benda pelik-pelik lah kepada Rasulullah SAW kan. Sangat susah kehidupan Nabi. Dan itulah ujian yang sebenarnya kalau kita tengok sunnatullah kepada orang yang buat benda yang betul. Jadi hadis pertama ni saya sarankan supaya kita carilah kefahaman dalam agama, faham dulu sahih atau palsu kan. Jangan mix up, jangan jambul dengan benda pelik-pelik ni. Kalau kita belajar benda yang sahih, senang. Orang cerita benda yang tak sahih, kita dapat agak dah. Macam tu. Dan apa benda yang Allah nak bagi, Allah bagi seluruh kebaikan. Kan Allah sangat naklah kita kan, walaupun yang banyak, tapi hati kita rasa content tu, rasa sedap, rasa tenang. Berapa lama kita diuji oleh Allah, dan kita sentiasa berdoa kepada Allah. Satu hari nanti mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Allah makbulkan doa kita tu dengan perjalanan yang panjang macam Nabi juga kan. Permulaannya sangat susah kan. Dan kalau kita dengan cerita-cerita orang pun bawa cerita-cerita yang ajaib-ajaib ghaib ni, susahnya zaman Nabi. Kalau benda ghaib itu dah ada, kenapa tak menang terus? Maknanya semua tu melalui kepayahan, pemikiran, perancangan,
Semualah strategi cari sahabat yang bagus. Macam contoh, kecerdikan macam contoh sahabat, Nabi nak hantar utusan kepada negara lain kan. Nabi cari ada seorang sahabat yang sangat segak lah, yang sangat-sangat kemas. Nampak perwatakan yang bagus. Nama dia, tak ingat lah. Tapi sahabat ni lah yang nak, bila malaikat menyerupai orang, diserupakan dengan makhluk manusia ni datang, dia menyerupai sahabat ni. So, nak ceritanya, macam kita lah image, kalau boleh belajar daripada situ kan, kita hantar orang, perutusan kita nampak memang mantap, memang bagus. Kalau perutusan dah mantap, bagus, yang mengutuskannya lagilah power, lagilah bagus maksudnya macam tu. So ada strategi, taktik-taktik, kecerdikan dalam sirah Nabi, tetapi sangat jarang benda-benda yang ghaib ajaib ni, sebab hari ni kenapa saya sebut, banyakkan kita ni, bukan banyakkan lah, ada di antara, kalau pergi dalam sisi tazkirah dengan mana, memang banyak dia letakkan unsur-unsur yang keajaiban tu. So agama ni kalau kita faham, kan benda ni melalui kepayahan yang banyak, usaha yang banyak, doa yang banyak, dan juga perancangan yang banyak kan. Macam-macam berlaku benda yang dunia, sebab benda yang dunia ni Allah yang jadikan kan. Dan kita tahulah, kita akan faham tentang dunia dan juga akhirat lah. So hari pertama saya buat ulang lagi. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan Allah fahamkan dia tentang agama. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nombor dua lah, selepas kita faham agama ni, ulang-ulang boring kita dengar, ulang-ulang. Nombor dua, bila kita dah faham agama ni, kita nak berdakwah kan, supaya, sebab yang pertama ni kita dakwah pada diri sendiri lah. Nombor dua ni kita dakwah pada orang lain kan, sebab kita nak manfaat tu. Nanti kita akan baca dalam hadis nombor 13 sampai 20 tu, ada satu hadis yang Nabi sebut, mana Nabi direkodkan dalam kitab hadis 40 tu, dia cerita tentang kita kena sayang kepada rakan kita, kepada saudara semuslim kita kan. Kalau kita sayang ke dia, kita sayang diri kita sayang kepada dia, kita naklah dia berjaya, kita naklah ilmu kita ada ni dia dapat, kita naklah apa yang maksiat dia buat tu dia tak buat dah, kita nak amalan yang kurang ni, amalan soleh yang kurang ni, kita nak dia lebih baik, kita nak semua benda kita nak, apa yang kita ada kita nak apa dia buat, kita nak juga dengan nasihat daripada dia nasihat kita tu taklah bangkang dia kan. Orang yang bercakap benar kepada kita terimalah, maknanya akhlak kita ke situ, sebab kita tahu dia cerita tentang kita tu sebab dia sayang kita, maksudnya macam tu. Dari sahabat Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah, maksudnya barang yang paling bahagia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. So boleh fahamlah hadis ni, saya tak urai lah, maksudnya macam itulah. So kita nak anjurkan diri kita supaya insya-Allah berdakwah. Nombor 3, baca yang last ni, kita jangan hati-hati sikit tentang ilmu, tentang apa yang kita sedang belajar. Benda yang kita tak tahu tu, benda yang tak tahu maksud dia, walaupun kita tahu satu benda, carilah sumber dia. Jangan cerita ke orang. Maknanya kalau orang tu cerita, tanpa dia tahu status cerita atau hadis tu, dia telah masuk dalam adalah konteks ni, larangan Allah ni. Apa yang Allah kata? Allah mengharamkan mengada-ngadakan tak ada Allah. Apa saja yang kamu tidak ketahui. Yang ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Al-Arab. Saya fokus ke sini. Benda-benda yang dhaif palsu ni kan, benda-benda yang bukan daripada agama. Apa lagi orang yang bawa, yang direka something yang dia kata daripada Nabi. Walaupun cerita tu boleh menguatkan semangat kita untuk agama. Tapi sumber perkataan tu dan juga authenticity tu tidak daripada Nabi. Yang ini sangat besar implikasi kepada kita lah. Tengok apa yang Nabi kata. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap dah tempat dalam neraka. Ni past tense. Dah ada tempat dalam neraka. So penegasan kat situ kan. Saya punya suara pun dah tinggi sikit. So banyak penegasan berlaku kat sini. Jangan sekali-kali kita sebarkan benda palsu. Kalau tak tahu, tak sure, tanya. Kalau ataupun kita cerita-cerita benda-benda yang tak elok, benda-benda yang kita rasa macam pelik ni kan, kita belajar ilmu lagi, belajar sampai kita dapat. Motivasikan diri kita untuk faham agama tadi lah. Sebab apa? Allah bagi seluruh kebaikan kan. Kebaikan yang paling banyak adalah kebaikan selepas mati, which kita akan cerita nanti tentang kubur lah. Sekejap ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkata atas namaku yang mana saya tidak pernah ucapkan pun, maka siaplah tempat dalam neraka. Hadis Bukhari. Ustaz saya sebut banyak benda baik atas dunia ni, terlampau banyak benda baik atas dunia ni, tapi Nabi tak sebut semua. Nabi sebut mungkin secara umum je, dan maksud yang baik itu termasuk dalam keumuman perkataan Nabi. Sebab perkataan Nabi adalah mukjizat kan. Perkataan yang sedikit, maksud yang luas. Kena ingat bukan semua benda baik Nabi sebut. Kena ingat tidak bermakna agama ni tidak sempurna, bukan begitu. Maksud dia ada benda-benda yang umum atau kebaikan yang banyak ni Nabi sebut atas hadis tu, maknanya Nabi sebut tentang benda yang umum, benda yang
khusus ni benda lain lah yang berada di sekeliling kita. Kena ingat macam tu. Okey. Kalau tengok pada ilmu ni kan saya buat summary sikit. Ilmu yang pertama, kita nak cari ilmu yang sahih. Usahalah sedikit. Dah lama dalam ada sesi tazkirah ni kan. So, kita berusaha dengan banyak lah kot. Sederhana lah kita berusaha dengan sederhana, carilah kepayahan untuk cari benda yang sahih ni kan. Belajar lama-lama dapat. Usaha yang sedikit ni sebenarnya nanti kita tetap mati tu kan. Masih ada umur lagi kita ni. Usaha yang sedikit kita buat ni, ya Allah. Tengok ayat Quran yang dulu kita pernah tunjuk, yang orang nak kembali kepada dunia. Yang orang dalam safar mahsyar tu dia kata, saya nak buat benda yang baik. Saya nak ulang perbuatan saya ni, nak buat benda yang berkualiti. Macam tu sebab apa? Perbuatan agama ataupun ibadat yang dia buat tu ada yang tadilah yang dhaif, yang palsu, ada yang buat yang bid'ah semua kan. Ataupun benda yang sunnah tapi tak khusyuk. Pemarkahan ataupun apa yang dia dapat tu rendah, maksud dia macam tu. Dia nak benda yang tinggi lah, dia nak buat balik. Tapi penyesalan selepas mati tidak berguna lah. Nombor dua, lepas faham ilmu ni kita nak dakwah lah, dakwah mula. Ilmu ni sebenarnya dakwah diri sendiri, ni dakwah dengan orang lain. Supaya kan ada hadis yang Nabi sebut, amal jariah tu kan. Amal jariah tu kita tinggalkan pada orang lain. Orang lain bawa, kalau kita ada anak. Kalau yang tak ada anak, Nabi kata, dalam hadis yang sahih, saya baca tu Nabi kata, dia mengajar ilmu. Kalau dia tak ada anak, dia mengajar ilmu. Sebab ilmu tu, dia jadi macam anak tu kan. Anak tu adalah harta yang kita tinggalkan. Perbuatan baik yang anak kita buat daripada usaha kita dapat pahala lah. Sama juga dengan ilmu. Orang lain yang dengar ilmu kita ni, kita ajar kepada orang lain. Kita ajarlah kan anak isteri kita, mak kita, ayah kita semua tu, sesedara kita tu, rakan-rakan yang rapat dengan kita. Ilmu yang berguna tu akan jadi bekal kepada kita nanti. Nombor tiga, janganlah keluar daripada sempadan ilmu. Benda yang tak pasti, benda yang tak sure, benda yang tidak sahih, jangan sebar walaupun kita tahu. Jangan sebar, cuba buat rujukan kan. Macam tu. Nombor empat, ancaman kepada orang yang mereka reka sesuatu yang dikata daripada Nabi. Kan, sama ada dia reka ataupun dia sebar. Dia jadi syubhat ataupun dia jadi orang yang pemangkin kepada benda yang palsu. Kita tak mau. Kita tak nak sebab ada ancaman yang besar ni. Ini benda yang pasten ni dah ada dah tempat. Siap lah, maksud Nabi kata kan. Buat. Berdustalah, tipulah kan nama saya, buatlah. Macam kita kan buatlah paper, management MIS paper ke, my memo kan. Tiba kita forge, kita tipu signature kan. Walaupun betul, niat tu baik kan. Bagi manfaat kepada company mungkin 40, 50%, 1000% keuntungan mungkin. Tapi dia forge. Dia tetap salah. Dia tetap akan masuk penjara lah, nanti akan ada hukuman. Sama juga yang ni. Jangan, walaupun niat tu baik, tidak sekali-kali untuk kita sebarkan benda yang palsu dan juga dhaif lah. Kalau boleh jangan, kita ambil yang sahih. Yang dhaif tu boleh, cuma bagi tahu kat bawah tadi ni dhaif, bla 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 bla. Tapi kena belajarlah ada dari sudut ilmu kalau kita nak sebar. Dah, yang sahih ada, kenapa nak hantar yang dhaif? Kan kalau kita pelik kan, kita sahih ada nak hantar yang dhaif. Petulislah panjang. Akal orang ni, osak ni kan, yang nasi yang baru masak ada, yang hampir basi nak makan. Apa hal kamu ni? Kan macam mananya dia menunjukkan akal kita dah menuju kerosakan kat situ. Kan yang cantik kereta yang baru beli semalam ada, ambil kereta yang lepas tu cakap lagi, lepas tu guna lagi alasan sebab zuhud. Main sini nak kena, tak boleh lah. Maksud dia akal yang waras, akal yang cerdik, akal yang bersih ni, dan dia ataupun dengan jiwa yang hati yang sangat cinta kepada Nabi, kita ambil apa yang absolute daripada Nabi lah, ambil yang sahih. Janganlah kita argue, macam-macam lah kita berbicara macam-macam untuk menidakkan benda yang sahih tadi.